Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berjumpa lagi kita untuk kelas online kita, offline kita. Jadi mungkin ni kelas yang terakhir sebab nanti minggu depan kamu dah nak masuk sekolah kan, jadi kita akan belajar di sekolah. Jadi kita tengok untuk subjek kita yang last, kita nak habiskan cepat-cepat, kita nak buat buku aktiviti dan kita nak masuk kelas nanti kita akan semak sama-sama. Okey, baik. Hari tu kita dah belajar sampai muka surat 11. Jadi hari ni kita buat sampai kita buat muka surat 12 sampai muka surat 13. Okey. Kita tengok Semua sihat kan? Semua alhamdulillah kan? Okey, semua boleh sediakan buku teks dan buku aktiviti. Hari ni Ustaz akan bagi kamu latihan, tapi Ustaz akan siapkan sekali jawapan untuk kamu. Okey, tak apa, yang ni tak apa. Sebab kita akan bincang dalam kelas nanti. Okey, tengok dekat sini. Yang pertama sekali kat sini, peristiwa mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita juga mempunyai sebab dan akibat. Tanah air kita dijajah oleh pihak British. Rakyat berjuang membebaskan tanah air sehingga berjaya mencapai kemerdekaan. Maksudnya Malaysia ataupun tanah Melayu kita ni dulu dijajah oleh British. Selain daripada Jepun, British juga menjajah kita. Menjajah tu maksudnya dia ambil negara kita ni. Okey, baik. Tengok kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Tapi pada tahun 1957 kita berjaya mencapai kemerdekaan sebab British menjajah Tanah Melayu. Okey, akibat rakyat berjuang untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajah. Okey. Yang pertama kita tahu sebab dia dulu. Okey. Yang pertama sebab dia British British menjajah Tanah Melayu. Lepas tu akibat dia berjuang. Maksudnya dekat sini, bila British menjajah Tanah Melayu, dia buat peraturan yang rakyat ataupun orang Melayu tak suka. Jadi orang Melayu ni dia lawan balik, dia fight balik, dia lawan semula untuk dapatkan balik Tanah Melayu supaya British tak lagi menjajah Tanah Melayu. Okey, tengok ni. Penentangan terhadap Malayan Union. Okey, Malayan Union ni salah satu pertubuhan ataupun pada zaman tu dia ada satu, orang kata apa, macam satu organisasi ataupun satu pertubuhan yang dinamakan Malayan Union. Okey. Lepas tu tengok pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Jadi pada waktu ni dah dapat dah isytihar, dah merdeka, alhamdulillah. Sampai hari ni negara kita merdeka. Okey. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah. Okey, ditanya apakah kepentingan peristiwa sejarah kepada negara anda? Negara kepada anda, sejarah negara kepada anda. Jadi kita tahu pengajarannya dekat sini, semua negara, tak kisahlah negara mana-mana pun, tak suka dijajah. Kita sendiri pun tak mau kalau ada orang lain yang masuk negara kita untuk, lepas tu dia buat peraturan, dia yang perintah negara kita. Jadi lebih baik orang Melayu kita sendiri yang jadi Perdana Menteri, iaitu yang mentadbir Malaysia. Faham? Okey, itu salah satu. Jadi kita ambil pengajaran daripada cerita-cerita yang dulu, jangan mudah mengalah dan kita kena mempertahankan tanah air kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Okey, jadi tengok dekat sini, imbas kembali. Pengertian sejarah. Sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Kita ada 5 orang filosofer ataupun sejarawan. Ada 5 orang. Okey, baik. Sumber sejarah. Sumber sejarah boleh dibagikan kepada 2, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Okey, hari itu kita dah belajar dah. Kaedah penyelidikan sejarah. Terdapat 3 kaedah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Okey. Ruang dan masa. Ruang dan masa dalam sejarah boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi SM dan zaman Masihi M Masihi. Okey, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Pemahaman tentang peristiwa sejarah menjadi jelas apabila kita mengkaji sebab dan akibat. Okey, ini salah satu dah. Okey, jadi kamu, alhamdulillah, insya-Allah kamu boleh faham kan tajuk ni. Okey, kita tengok dulu seterusnya. Okey, yang ni dalam buku aktiviti kamu buka buku aktiviti kamu.
Kamu boleh tengok buku aktiviti, muka surat 7. Okey, muka surat 7. Muka surat 7 iaitu yang ni. Okey. Yang ni Ustaz dah bagi jawapan dekat kamu dah. Kamu boleh salin semula jawapan ini dalam buku aktiviti kamu. Okey, tengok kita buat sama-sama insya-Allah. Okey. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Berdasarkan peristiwa berikut, nyatakan akibat yang berlaku di bawah. Okey, sebab menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. 1. Hari anugerah kecemerlangan sekolah. Okey. Akibat dia maksudnya apa akan jadi dekat pelajar? Apa? Murid belajar dengan tekun. Okey, kamu tulis balik jawapan ni. Tak apa, tak ada masalah. Okey, B. Memilih atlet sekolah. 2. Hari sukan sekolah. Akibat murid akan bersaing secara sihat untuk menjadi juara. Okey, nanti kamu pause video. Okey, negara pernah dijajah sambutan hari kemerdekaan. C. Mengambil iktibar dan menjaga negara dengan baik. Okey, ni jawapan. Okey, itu muka surat 7. Okey, tengok muka surat 8. Okey, muka surat 8 mengenali sejarah, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah sama. Okey, yang pertama memberi pengajaran. Yang kedua mengambil iktibar. Yang ketiga membentuk jati diri. Keempat mengetahui sejarah tamadun sesebuah bangsa. 5. Melahirkan perasaan cinta akan negara. Okey, dapat? Okey, tengok muka surat 10. Okey, kita sambung muka surat 9. Okey, tengok muka surat 9. Okey, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah, masih lagi dalam tajuk yang sama. Pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah diumumkan pada 31 Ogos 1957. Jadi kita nak tengok apakah kepentingan kita mengambil iktibar. Okey, yang pertama, supaya kita dapat memberikan pengajaran kepada orang lain. Yang kedua, supaya kita mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. Yang ketiga, supaya kita dapat membentuk jati diri. Yang keempat, supaya kita mengetahui sejarah bangsa. Okey. Dan last sekali, supaya kita dapat melahirkan rasa cinta akan negara. Okey, tulis jawapan dia semua ni. Okey, tengok yang muka surat sebelah. Muka surat sebelah kamu. Muka surat 10. Muka surat last. Okey, kita akan buat sampai muka surat 10 je dulu. Okey. Tengok, berdasarkan petikan berikut, tandakan right bagi jawapan yang betul dan pangkah bagi jawapan yang salah. Okey. Merdeka ini bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapati, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu, iaitu pengorbanan yang sebenar pengorbanan. Okey, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi kita tengok. Pertama, kemerdekaan negara harus diraihkan dengan rasa syukur kerana negara bebas daripada penjajahan. Betul. Kemerdekaan itu berjaya melahirkan jati diri yang tinggi serta membentuk kepribadian yang unggul. Betul. Kita akan mundur kerana penjajah tidak lagi mengawal pentadbiran dan ekonomi negara. Salah, kita pun boleh mentadbir negara kita sendiri kan. Okey, 4. Sejarah banyak mengajar kita bersikap berhati-hati supaya kesilapan masa lalu tidak akan berulang lagi. Betul. 5. Pentadbiran negara akan lemah jika ditadbir pemimpin tempatan. Salah. Kita harus menghargai jasa dan usaha pemimpin negara yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Betul? Sikap bermusuhan dengan negara luar baik untuk pembangunan negara. Bermusuh. Salah. Mana boleh bermusuh dengan negara-negara lain. Okey, Alhamdulillah. Setakat ni kita buat yang tu dulu. Jadi kamu boleh salin semula jawapan yang Ustaz bagi tadi. Salin bagi betul-betul. Jangan salah sebab Ustaz dah bagi dah ni. Dah bagi panduan dekat kamu dah. Okay, jadi nanti bila masuk kelas nanti kita akan sambung lagi sikit. Okey, baik. Alhamdulillah, yang tu saja. Kamu boleh tengok balik video ni dan kamu jawab soalan-soalan untuk sejarah tahun 4 kita. Nanti kita masuk kelas kita akan belajar lebih lagi. Banyak lagi kita akan tengok dekat video yang Ustaz akan bagi nanti. Okey, baik. Alhamdulillah. Setakat tu saja kelas kita untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum.